Mudah-mudahan kita dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya syukur kepada Allah, kita masih diberikan Allah ruang dan peluang untuk hadir bersama-sama secara dalam talian untuk pengajian kitab 65 Manusia Langit, ataupun pengajian berkaitan dengan sahabat Nabi SAW, supaya kita mengundang akan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Disebut oleh oleh Imam Abdullah Ibnu Mubarak, inda zukiras solihin tatanazalu bihir rahmat. Ketika mana disebutkan ataupun dibacakan ataupun kita mengaji tentang orang-orang soleh, maka akan turun rahmat kasih sayang daripada Allah. Maka kalaulah Imam Abdullah Ibnu Mubarak menyebutkan kalau disebut orang soleh akan turun rahmat daripada Allah, maka bagaimana kalaulah yang kita baca itu adalah penghulu kepada orang soleh, iaitu Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat baginda. Jadi kerana itu kita nak mengundang rahmat daripada Allah, bukan nak mengundang bencana dan azab daripada Allah. Dalam masa yang sama kita juga mensyukuri nikmat daripada Allah yang kita masih sihat, yang kita masih ada ruang dan peluang untuk mengikuti kuliah kita walaupun bukan bersemuka, kita online. Mungkin satu masa bolehlah kita buat bersemuka ke di mana-mana tempat yang lebih mudah untuk kita berhimpun. Dan kita juga mendoakan kepada sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan banjir yang sedang berlaku di negeri Selangor dan sebahagian daripada negeri Pahang. Jadi ini satu perkara yang kita kena ambil iktibar daripada perkara yang berlaku. Bukan kita menuding jari dengan kesalahan-kesalahan mereka, tetapi kita ambil iktibar supaya kita meyakini kuasa daripada Allah dan kita meyakini bahawa kita menjadi golongan yang sentiasa didekatkan diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita terus kepada pengajian kita pada tajuk sahabat yang ke-12 berkaitan dengan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita dapat mengamati akan kisah ini yang disebutkan bahawa awwalu man jahara bil Quran ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang menzahirkan Al-Quran ataupun membacakan Al-Quran dengan lantang selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya persilakan Puan Maiza untuk membacakan tajuk kita pada petang hari ini, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang ke-12, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang pertama memelihara Al-Quran setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis yang bermaksud, dia adalah orang yang senang membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan. Maka bacalah Al-Quran seperti bacaan Ibnu Ummi Abdul dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abdullah Ibnu Mas'ud masih berusia kanak-kanak, belum baligh. Dia mengembala ternakan di jalan-jalan pembukitan Mekah yang jauh dari orang ramai. Dia mengembala kambing milik salah seorang pembesar Quraisy, iaitu Uqbah bin Abi Mu'aidh. Orang ramai memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abdul, sementara nama sebenarnya adalah Abdullah dan nama bapanya adalah Mas'ud. Anak kecil itu telah mendengar perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari cerita-cerita yang disampaikan oleh kaumnya. Tetapi ia tidak terlalu mempedulikannya kerana usianya yang masih kecil dan kerana jauhnya dia dari kumpulan masyarakat Mekah. Dia sibuk dengan kerja gembala kambing sejak dari pagi dan pulang ke rumah bila hari sudah menjelang senja. Okey. Jadi terima kasih Puan Maizah atas bacaannya. Jadi kita lihat permulaan ataupun muqaddimah kisah Abdullah Ibnu Mas'ud yang dibacakan tadi, dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yaqra al-Qur'ana rataban kama nazal falyaqra ala qiraati Ibnu Ummi Abdi. Barang siapa yang Allah lapangkan dia untuk dia membaca Al-Quran rataban kama nazal. Kita kena baca Al-Quran ni baca dengan sebagaimana ia turun. Jadi siapa yang nak baca dengan sebagaimana ia turun, maka bacalah dengan qiraah ataupun bacaan Ummu Abdin, Ibnu Ummu Abdin, iaitu
anak kepada Ummu Abdin, iaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud ni bacaannya bacaan yang baik, maka ia menjadi satu qiraah, satu bacaan yang diiktiraf oleh Nabi SAW, sebagaimana Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, maka bacaan Abdullah ibnu Mas'ud bacaan yang baik. Jadi siapa yang nak belajar Al-Quran, maka dia kena mengetahui bahawa Al-Quran itu penting untuk kita belajar, kerana kalau kita baca Al-Quran tanpa ada yang mengajar, banyak yang salah berbanding yang betul. Kadang-kadang kita rasa kita baca betul dah, tapi sebenarnya kita baca banyak salah. Sabdunya bagaimana dibaca, qalqalahnya bagaimana dibaca, mad lazim bagaimana dibaca, mad jaiz bagaimana dibaca, dan begitu juga dengan hukum-hukum yang lain, idgham syafawi, idgham mutamasil lain, idfa dan iqlab dan lain-lain. Ini semua kita kena belajar. Sebab itu belajar Al-Quran ni dia tidak ada tempoh lewat. Jangan kata, Ustaz, saya dah umur 60 tahun, saya dah umur 70 tahun, saya rasa lewat dah baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran tetap kena belajar, walaupun kita dah di hujung usia. Jadi kita lihat pada hari ini kisah sahabat yang sinonim dengan Al-Quran, dan ceritanya bermula daripada budak yang tidak, usianya tidak matang, dan usianya masih belum akil baligh dikatakan. Dan ia seorang yang Allah berikan ia kelapangan pada hatinya, dan mudah untuk dia itu berkhidmat kepada tuannya. Dan seorang budak yang mengembala kambing, pun ada disebutkan bahawa apabila Rasulullah mula menyampaikan wahyu, maka beliau golongan yang tidak tahu tentang kisah ni. Sebab apa? Sebab sibuk. Kan bayangkan budak yang belum pun belasan tahun, yang belum pun akil baligh, tetapi telah sibuk untuk menjaga kambing yang dimiliki oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi namanya Uqbah bin Abi Mu'aid, yang dikatakan dia adalah Uqbah bin Aban bin Zakwan bin Umayyah bin Abdi Syam, daripada kalangan pembesar-pembesar Quraisy jahiliyah, yang digelar ia sebagai Abu Al-Walid, dan wa kunya abihi, dan digelar bapanya sebagai Abu Mu'aid, dan itulah yang popular baginya. Dan dia adalah orang yang sangat keras memberikan ancaman ataupun memberikan ujian kepada dakwah Nabi SAW, dan terbunuh selepas daripada perang Badar. Jadi ini Uqbah bin Abi Mu'aid, seorang pembesar Quraisy yang banyak memberikan ujian dan banyak memberikan ancaman kepada dakwah Nabi SAW. Inilah tuan kepada kambing yang dibela oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi seorang budak yang masih budak telah bekerja, kematangannya luar biasa. Kalau kita ada anak-anak yang kita tengok waktu kecilnya pun dah gembala kambing, dah ternak ayam, kemudian dah khidmat, mungkin tolong ayah dia berkebun, tolong ayahnya, maknya bekerja, jual dekat pasar malam ke, menjual dekat mana-mana ke. Kita tengok kan budak-budak yang begini kan, yang tolong ibu ayah meniaga, yang tolong ibu ayah bekerja, kematangannya lebih cepat, dan dia lebih seorang yang budak yang diberikan Allah dengan akal yang lebih cerdik. Itu biasanya, walaupun kadang-kadang pelajarannya kurang cerdik, tapi sebenarnya kecerdikan pada kehidupan dia, dia lebih matang dalam kehidupan berbanding sahabat-sahabat yang sibuk dengan permainan ataupun lain-lain. Jadi disebutkan walau pada usia yang kecil ini dia telah sibuk untuk mengembala kambing, dan dia hidup jauh sedikit daripada bandar. Maksudnya dia hidup dekat kampung dan sibuk hidup kecilnya dengan bekerja, dan ia tidak pulang ke rumahnya kecuali menjelang malam. Maksudnya memang sibuk daripada pagi, sibuk dengan khidmat untuk jaga kambing, dan dia tidak pulang kecuali menjelang malam. Memang kehidupan budak ini sibuk, yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Silakan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari, anak kecil kelahiran Mekah ini melihat dua orang dengan tenang merenungnya dari jauh. Kedua orang itu nampak sangat letih dan kehausan hingga bibir mereka kelihatan kering. Mereka berdua datang dan berdiri di hadapannya, mengucapkan salam dan berkata, "Wahai anak kecil, perahkanlah untuk kami susu kambing ini agar dahaga kami hilang dan keringat kami kering." Anak kecil itu menjawab, "Maaf, aku tidak boleh melakukannya kerana kambing ini bukan milikku. Aku hanya seorang gembala." Dua orang lelaki itu mempercayai perkataannya, maka mereka berdua pun meredainya. Lalu salah seorang berkata kepadanya, "Tunjukkan kepadaku kambing yang jantan."
Lalu anak itu menunjukkan kepada seekor kambing kecil yang dekat dengannya. Lelaki tadi mendekati kambing itu dan menariknya lalu memegang puting susunya dengan tangannya dan menyebut nama Allah. Anak itu memerhatikannya dengan hairan dan berkata dalam hatinya, bagaimana kambing jantan kecil ni boleh mengeluarkan susu? Tidak lama setelah puting susu kambing itu ditiup, susunya keluar bercucuran. Kemudian lelaki seorang lagi mengambil seketul batu dan yang berlubang di tanah dan mengisinya dengan air susu. Lalu dia dan kawannya meminumnya. Mereka juga menyuruh anak tadi untuk minum. Ketika mereka berdua telah kenyang, lelaki yang penuh berkat berkata kepada susu itu untuk berhenti dan air susu itu pun berhenti serta kembali seperti keadaan sedia kala. Melihat kejadian itu, anak kecil tadi berkata, ajarkanlah kepadaku kalimat yang telah engkau ucapkan tadi. Lalu lelaki itu menjawab, baiklah. Ini merupakan kisah awal Abdullah ibnu Mas'ud dengan Islam. Lelaki yang penuh berkat tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kawannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada hari itu mereka berdua keluar ke jalan-jalan Mekah kerana kerasnya siksaan dan kezaliman yang dilancarkan oleh kaum Quraisy. Anak kecil itu jadi kita lanjutkan kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahawa apabila Abdullah bin Mas'ud ni kita sebutkan bahawa dia sibuk mengembala kambing. Jadi satu ketika mana dia mengembala kambing ni, maka dia terlihat dua orang lelaki yang berusia matang, maksudnya seorang lelaki dewasa yang berwajah dengan wajah yang penuh kehormatan. Nampak sebab kita ni kalau kita tengok orang pun kita boleh nampak perwatakan. Tengok orang depan rumah kita, dua orang datang kan dekat pagar bagi salam, kita boleh tengok perwatakan. Orang baik ke orang jahat kadang-kadang kita boleh jangkalah. Walaupun kadang-kadang penilaian kita tu tak semestinya benar. Nampak macam orang jahat tapi sebenarnya orang baik. Tapi kalau orang yang dihormati ni kita boleh nampak dari sudut dia punya perwatakan. Jadi dia nampak dua lelaki ini, yang mana lelaki ini nampak kehausan lah sebab dia dah berjalan jauh dan nampak bibirnya kering dan tekaknya kering, kehausan. Maka apabila lelaki ini berdiri di hadapan Abdullah ibn Mas'ud, maka dia pun beri salam. Dia pun kata kepada Abdullah, dia kata, wahai budak, perahkan kepada kami susu supaya boleh menghilangkan akan kehausan kami dan boleh mengeringkan akan peluh kami. Sebab dah jalan jauh ni, maka nak minum susu supaya dapat melegakan tekak, dapat mengeringkan keringat yang sedang mengalir ni sebab kehausan yang bersangatan di tengah padang pasir. Maka budak yang sangat baik ini, Abdullah bin Mas'ud, seorang budak yang jujur, dia kata apa? La af'al wal ghanamu laysat li wa ana 'alaiha mu'taman. Aku tak akan buat sebab ini bukan kambing aku. Bukan kambing aku dan aku ini memegang amanah untuk menjaga kambing ini. Jadi ini dipanggil seorang budak yang sangat beramanah. Kita kadang-kadang menjaga hak majikan kita kan. Menjaga hak majikan kita yang kadang-kadang kita guna pakai pada kepentingan peribadi kita, yang lebih teruk kita guna sama kepada orang lain. Kan, kita naik kereta majikan. Mungkin kita kerja kita ni pemandu. Jadi kita pun bawa kereta pemandu, kawan-kawan kita pula boleh tumpang kereta majikan kita untuk pergi sarapan ke, untuk pergi hal-hal peribadi. Sedangkan patutnya apa yang kita gunakan kenderaan daripada jabatan atau kenderaan daripada majikan mesti guna pada hal kerja. Jadi bagaimana Abdullah bin Mas'ud diajar. Sedangkan kalau perah susu sikit, tuannya tak tahu pun. Tapi kerana dia seorang budak yang sangat beramanah, maka dia kata ini bukan aku punya, aku tak boleh nak buat. Jadi aku pun beramanah untuk tak boleh untuk berikan kepada kamu susu. Maka ketika itu datang lelaki yang dua orang tadi, salah seorangnya pun bertemu dengan budak ni. Maka dia pun katalah, dia kata, tolong tunjukkan pada aku kambing jantan. Kambing jantan yang tidak ada susu. Yalah, pastilah jantan yang tak ada susu. Yang bagi susu ni kambing betina. Maka apabila Abdullah bin Mas'ud tunjukkan pada lelaki ni satu kambing yang tidak ada susu, iaitu kambing kecil, adalah kecil jantan pula. Jadi kemudian ditunjukkan kepada lelaki tersebut, maka lelaki tadi pun dia ambil kambing itu, dia dekatkan dengan dirinya, maka dipegang pada puting kambing tersebut. Jadi kalau puting, maksudnya lelaki pun ada puting juga, cuma dia bukan ada lambung. Lambung ni maksudnya ada susu. Jadi dia pun pegang dekat bahagian bawah kambing tersebut.
maka ketika itu dia membaca dengan perkataan bismillah ataupun dengan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak lama daripada itu akhirnya kambing tersebut mengeluarkan susu. Maka keluarkan susu, apabila dia keluarkan susu, lelaki yang seorang lagi dia pun ambil batu yang berlekuk, batu yang ada lekukan, ada lubang, maka dia pun tadah dengan batu tersebut, maka susu yang keluar diminum oleh lelaki yang pertama, diminum oleh lelaki yang kedua, bahkan diajak Abdullah bin Mas'ud untuk minum sekali. Maka minum. Maka bila dia minum sahaja, dah tiga-tiga lelaki ini kenyang, maka berkata lelaki yang penuh keberkatan tadi, dia kata qabid fama zala yanqabidu hatta aada ila ma kana alaihi. Maka dia kata kembali semula, maksudnya berhenti. Maka berhentilah susu tersebut dan kambing tadi tidak lagi mengeluarkan susu sebagaimana yang awal. Jadi kerana itu lelaki ni dia tak ambil hak. Sebab apa? Sebab dia bukan ambil kambing yang ada susu. Kalau dia ambil kambing yang ada susu, maksudnya dia ambil hak orang lain. Tapi dia ambil kambing yang tak ada susu dengan keberkatan daripada tangan dan doanya, dengan izin daripada Allah, maka keluar kambing jantan susu. Maka dia tak ambil hak mana-mana sebab logiknya, dan biasanya memang kambing jantan tak menyusukan. Jadi lelaki ini tidak mengambil hak mana-mana orang. Cuma dia ambil dengan izin daripada Allah, maka susu itu keluar. Maka budak ini pun kata dengan lelaki tersebut, dia kata, alimni min hadzal qauli alladhi qulta, tolong ajarkan kepada aku perkataan yang kamu sebut. Maksudnya dia apa yang lelaki tadi sebut sampai keluar susu tadi, tolong ajarkan kepada aku. Maka berkatalah ia kepada aku, innaka gulamun muallam, sesungguhnya kamu budak yang suka untuk belajar. Maka inilah kisah awalan bagaimana Abdullah bin Mas'ud bersama dengan Islam. Dan lelaki yang dikatakan penuh keberkatan, lelaki yang dengan tangannya penyebab kepada keluarnya susu daripada kambing jantan, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang bersama-sama dengannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan sesungguhnya bahawa itulah hari yang disebut sebagai hari Rasulullah keluar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika itu Rasulullah dalam peristiwa hijrah, kita tahu dalam peristiwa hijrah Rasulullah keluar 3 hari mendiami Gua Thur. Rasulullah sembunyi di Gua Thur 3 hari. Rasulullah meneruskan perjalanan sampai ke rumah dipanggil Ummu Abdin. Ada riwayat kata Ummu Ma'bad, ada riwayat kata Ummu Abdin. Jadi Ummu Ma'bad ni ataupun Ummu Abdin adalah ibu kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan budak inilah yang Rasulullah bertemu pada peristiwa hijrah. Ini ada pelbagai riwayat lah, macam-macam riwayat tentang hijrah Rasulullah. Ada yang kata yang sediakan susu kepada Rasulullah tu namanya ibu dia, iaitu Ummu Abdin. Ada yang kata Abdullah bin Mas'ud yang sediakan susu. Tapi banyak riwayat sebut bahawa seorang perempuan. Seorang perempuan ni Rasulullah datang, maka Rasulullah minta susu, dia kata kambing kami tak ada susu. Akhirnya Rasulullah pun ambil kambing jantan, Rasulullah sentuh dia punya puting kambing tersebut, akhirnya mengeluarkan susu. Dan itu peristiwa yang sangat luar biasa. Kerana apa? Itu izin daripada Allah. Sebab perkara yang pelik, walaupun ia tidak rasional pada akal manusia, tapi dengan kuasa daripada Allah, ia tidak ada yang mustahil. Maka kerana itu kita kena yakin kuasa daripada Allah. Air ni dia memanfaatkan. Manfaat. Air ni, kebanyakan air ni sumber manfaat. Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ja'alna mimma'i kulli syai'in hayd. Kami jadikan daripada air punca kehidupan. Semua benda hidup ni daripada air. Manusia dijadikan juga daripada air. Kemudian tumbuh-tumbuhan diperlukan kepada air. Binatang diperlukan kepada air. Air sumber kehidupan. Tapi rupanya dengan sebab air yang terlalu banyak pun memberi mudarat pada manusia. Allahu Akbar. Kawan-kawan kita yang berada dekat Selangor kan, ada yang berada di atas bumbung dan ada yang rumah hanyut. Tadi saya baru baca dalam surah khabar, dalam akhbar, ada rumah hanyut yang tinggal cuma tangga je di berita harian. Jadi ini semua air yang asalnya bagi manfaat, dia boleh juga memberi mudarat. Kisah yang paling sinonim dengan air ni kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, puan-puan sekalian, bagaimana ibunya ketakutan yang Fir'aun mengarahkan untuk Nabi Musa dibunuh. Kan? Fir'aun mengarahkan mana-mana budak lelaki yang lahir maka hendaklah dibunuh.
Maka apa arahan daripada Allah kepada ibu Nabi Musa? Allah kata, letakkan bayimu di sungai, di air, sehingga air tersebut akan menyelamatkan budak ini. Bayangkan logiknya, kalau puan-puan sanggup tak letak anak atas sampan, biar dia jalan atas sungai? Tak sanggup, pasti anak kita akan hanyut, anak kita akan lemas, mati. Tetapi bagaimana air yang sifatnya boleh membinasakan pada sungai, tapi dia boleh menjadikan Nabi Musa selamat mengalir di sungai Nil dan tiba ke hadapan istananya Fir'aun, ditemui oleh permaisuri Raja Fir'aun namanya Asiyah. Maka Asiyah mengambil Nabi Musa dan dibela oleh Asiyah dan Fir'aun. Ini sifat air yang beri manfaat kehidupan. Dan air yang sama, kan, air juga bagaimana Fir'aun akhirnya mati ditenggelamkan oleh air di Laut Merah. Kan Nabi Fir'aun lintas Laut Merah, akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Jadi air adalah air, tapi apabila Allah arah dia memberi manfaat, dia akan beri manfaat. Tetapi kalau Allah arah ia untuk beri mudarat, dia akan beri mudarat. Sebab itu ketika mana hujan yang berlarutan, maka doalah pada Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan sekeliling kami, jangan jadikan hujan ke atas kami. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan ni sekeliling kami, bagi makan kepada ternakan kami, bagi makan kepada hasil tanaman kami, tetapi bukan ke atas kami supaya tidak berlakunya banjir. Jadi doa yang kalau banjir ni doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi kita lanjutkan kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Silakan. Bismillah. Anak kecil itu pun berkawan dengan mereka. Dia sangat sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kawannya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar juga kagum dengan anak kecil itu yang sangat amanah dan cintakan kebenaran. Tidak lama setelah kejadian itu, Abdullah ibnu Mas'ud menyatakan keislamannya dan menawarkan diri untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda memperkenankannya. Sejak hari itu, anak kecil Abdullah ibnu Mas'ud bertukar kerjaya dari seorang gembala kambing lalu menjadi pembantu kepada pemimpin agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Abdullah bin Mas'ud seorang budak yang kita sebutkan tadi, setelah peristiwa daripada hari itu, sebab budak ini, Abdullah bin Mas'ud ni, dia suka belajar. Kan? Dia dengar Rasulullah baca ayat, dia suka belajar, dia suka nak tahu apa doanya. Maka sejak daripada peristiwa tersebut, maka Abdullah sangat mencintai akan Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan mula rasa kagum dengan Nabi Muhammad, bagaimana kehebatan amanahnya Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begitu, Rasulullah pun kagum dengan budak ni. Kan, budak yang penuh amanah. Bagaimana budak yang sanggup menjaga hak milik tuannya, sampai susu daripada kambing pun dia tak beri kepada orang lain, walaupun orang yang datang tu orang susah. Jadi kita kena faham konsep sedekah, kita kena sedekah dengan duit kita, sedekah dengan harta kita, tapi kita tak boleh sedekah dengan harta orang lain. Itu kena faham. Jadi tak boleh orang lain punya, ada duit ni kita pegang duit orang lain, tapi kita gunakan duit orang lain untuk bagi sedekah ke orang lain. Boleh tak? Tak boleh, walaupun kita nak buat benda baik, kecuali dengan izin lah. Sebab itu kena minta izin. Kalau duit yang suami bagi kat kita, suami bagi kita duit untuk bayar bil api, bil air, kan, bayar yuran sekolah anak, beli makan untuk sarapan pagi ke, untuk beli lauk ke, tak boleh guna duit yang sama untuk kita sedekah. Itu kena faham. Sebab apa? Duit tu duit suami bagi kat kita, kecuali dia bagi untuk hak kita lah, kan. Ni awak punya simpanan awak, jadi terpulang pada kita nak belanja untuk apa. Tapi kalau dia bagi untuk kita, untuk komitmen keuangan, komitmen bayar yuran ke, bayar bil ke, tak boleh guna untuk sedekah. Kena faham. Jadi kerana itu, walaupun orang susah datang minta beri susu, kehausan, tapi tak boleh dengan penuh amanah. Kalau orang beramanah, dia tak boleh beri. Jadi Rasulullah kagum dengan sifat Abdullah bin Mas'ud. Maka tidak lama daripada itu, Abdullah bin Mas'ud pun memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala dan menukar kerjayanya daripada kerjaya seorang budak mengembala kambing kepada kerjaya seorang budak yang khidmat kepada Rasulullah. Jadi tidak ada seorang nabi pun, Rasulullah sebut dalam sepotong hadis, Rasulullah kata, ma ba'asallahu nabiyyan illa qad ra'a ghanama, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Allah utuskan seorang nabi pun
kecuali semua Nabi pernah mengembala kambing. Nabi Muhammad pernah mengembala kambing, Nabi-Nabi yang lain pun pernah mengembala kambing. Mengembala kambing ni dia melatih kematangan. Nak mengembala kambing ni adalah perkara yang susah. Jadi sebab itu kita punya seniman Allahyarham seniman P.Ramlee kan. Tan Sri P.Ramlee dia buat satu cerita kan. Cerita apa? Ahmad Al-Bab kan, bagaimana Syawal jaga kambing. Maksudnya nak tunjuk jaga kambing tu bukan senang. Kena kira kambing satu persatu. Kambing ni kalau duduk sekor-sekor, dia duduk seorang sekor je, dia je saja. Maka ketika itu dia akan mudah didatangi oleh serigala dan dimakan. Kambing dia kena duduk dalam jemaah dia, dalam kelompok dia. Kalau duduk bersendirian, maka dia boleh kena ancaman dengan binatang-binatang buas. Jadi mengembala kambing ni susah. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud, seorang budak yang mengembala kambing, daripada profession menjaga kambing kepada profession menjadi khadam kepada Nabi Muhammad SAW, nak tunjuk bahawa budak yang matang ni dia boleh jadi orang kuat kepada Nabi Muhammad SAW, dan sejak daripada hari itu dia mengubah pekerjaannya daripada seorang pengembala kambing kepada seorang yang khidmat kepada Sayyidul Khalqi wal Umam, kepada khidmat kepada tuan segala makhluk dan tuan segala umat. Jadi tidak ada pegawai ataupun seorang yang bekerja yang lebih hebat pekerjaannya berbanding pekerjaan menjadi khadam kepada Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi Muhammad bukan tuan, bukan hanya kita kata bangsa Arab, tuan bangsa Arab, bahkan dia tuan kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk, bukan tuan manusia je, dia tuan segala makhluk dan dia juga tuan kepada segala umat. Jadi kita lihat kisah lanjutan daripada Abdullah ibn Mas'ud. Silakan. Sejak itu Abdullah sentiasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika bermukim maupun kembara, baik dalam rumah maupun di luar. Dia membangunkan baginda jika tertidur, menutup tabir jika baginda mandi, memakaikan kedua alas kaki jika baginda keluar, menanggalkan alas kaki baginda jika ingin masuk, membawakan tongkat dan siwak, menyiapkan bilik jika baginda hendak berbaring. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah untuk masuk ke bilik baginda sesuka hatinya dan mengetahui rahsia-rahsia baginda, sehingga dia dipanggil dengan Sahib Busir atau pemilik rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Mas'ud membesar di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapat petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam, berakhlak dengan akhlak baginda, mencontoh setiap gerak-geri baginda, sehingga dikatakan bahawa Abdullah ibnu Mas'ud merupakan orang yang dekat dengan petunjuk dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Abdullah bin Mas'ud seorang yang melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan bayangan yang tidak pernah berpisah daripada tuan bayang. Kan bayang kita tak pernah pisah daripada kita. Maka begitulah perumpamaan Abdullah bin Mas'ud, yang mana disebutkan tadi, Rasulullah berpergian pun dia ada, Rasulullah menetap di rumah pun dia ada, Rasulullah kalau tertidur dia yang kejutkan, Rasulullah kalau mandi dia yang tiraikan, maksudnya dia yang akan tutupkan tirai, kemudian dia yang akan pakaikan selipar Nabi SAW kalau Rasulullah nak keluar, dia yang tanggalkan selipar Nabi kalau Nabi Muhammad ingin masuk ke rumah ataupun di mana-mana tempat, dia yang membawakan tongkat Nabi dan membawakan siwak Nabi SAW. Maka ini sunnah, siwak ni sunnah. Siapa yang mengamalkan sunnah, maka letaklah siwak berada pada poketnya. Sekarang ni pun dah ada siwak moden ni. Kalau buka dekat laman sosial pun ada orang jual siwak moden. Dah ada dia punya tutup. Dah ada dia punya dipanggil dia punya tempat potong siwak. Kayu siwak tu kan dia kita beli kan, dia boleh potong. Jadi dia ada tempat pemotong, ada tempat cover dia. Cantik dah. Jadi siwak ni sunnah. Kalau siapa nampak siwak, jangan memperlekehkan siapa yang mengamalkan siwak. As-salah bis-siwak khairum min 70 salah bila siwak. Solat dengan bersiwak lebih baik berbanding solat tanpa siwak 70 kali ganda. Bayangkan 70 kali ganda. Siapa yang pakai siwak semayang, gosok gigi sebelum semayang ataupun pakai kayu siwak sebelum semayang, lebih baik berbanding 70 kali solat. Jadi sebab itu pakailah siwak. Rasulullah sentiasa dibawa tongkatnya dan siwaknya oleh Abdullah bin Mas'ud, dan sering mempersiapkan Rasulullah punya bilik ketika mana Rasulullah ingin berehat ataupun ingin merehatkan dirinya.
Dan bahkan dia seorang yang dibenarkan oleh Nabi untuk masuk ke biliknya sesuka hati. Maksudnya bukan ketika mana Rasulullah berada bersama dengan isteri dia masuk, tak, tapi sebab bilik ni kan tempat kita punya tempat peribadi. Jadi sebab itu bilik kita ni bukan tempat boleh sesuka hati dia masuk oleh anak-anak. Kalau anak pun tak boleh, apatah lagi orang lain. Maka dia panggil tempat peribadi. Jadi tak boleh masuk tempat peribadi ni sesiapa pun. Tetapi Abdullah bin Mas'ud dia boleh masuk bilik Rasulullah bila-bila masa. Maksudnya dia penjaga kepada rahsia Nabi sampai digelar sahibi sir, seorang penjaga rahsia Nabi. Dan dia telah dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Berakhlak dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap hal dan keadaan. Dan kemudian dikatakan sampai dikatakan innahu aqrabun nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyan wa syamta. Dan dia adalah merupakan seorang yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sudut perilakunya dan pada sudut hal keadaannya. Maksudnya dia seorang yang mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah pada setiap keadaan. Bagaimana akhlak Rasulullah, maka seumpama itulah akhlak Abdullah bin Mas'ud. Tadi ada soalan. Bilik rumah Rasulullah, biliknya satu. Maksudnya rumah Rasulullah, isteri Rasulullah ada pelbagai isteri. Setiap isteri ada bilik masing-masing. Jadi Rasulullah punya rumah, sebelah rumah Hafsah, sebelah rumah lain. Dan yang paling dekat dengan Masjid Nabawi, rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maksud dibenarkan masuk ke bilik Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud dalam cerita ni dia tak sebut dia tinggal dengan Rasulullah. Cuma dia melazimi Rasulullah pada setiap keadaan. Maksudnya Rasulullah masuk rumah, dia dah siapkan semua. Dia dah standbykan semua. Kemudian Rasulullah nak masuk rumah, dia bukakan selipar. Rasulullah keluar rumah, dia sediakan selipar. Dan dia tinggal bukan dekat dengan Rasulullah, tapi dia tinggal berasingan dan dia sentiasa, kalau dipanggil, dia dengar. Maksudnya, dia tinggal di rumah yang lain, tetapi dia seringkali berada dengan Rasulullah. Rasulullah tidur, baru dia balik. Sebelum Rasulullah bangun, dia yang sampai dahulu. Ini juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya, hamba Rasulullah bernama Anas bin Malik. Hamba Rasulullah bernama Abdullah ibnu Abi Rabi'ah, kan? Abdullah Abi Rabi'ah juga seorang sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Jadi ini semua hamba-hamba Rasulullah, dia bukan tinggal sekali. Sebab rumah Rasulullah, isteri Rasulullah yang tinggal. Cuma dia khidmat kepada Rasulullah. Apa keperluan Rasulullah, dia yang akan memberikan. Jadi sebab itu kita nak lihat bahawa walaupun begitu, kita kena tahu hambanya, dia punya status dengan tuannya, dia adalah hamba. Maka dia satu dengan isteri tuannya juga, dia adalah hamba. Maksudnya hamba ni dia dimiliki dan dia kebebasannya dia tidak sebagaimana orang lain. Dan orang lain ni dia ada batas. Nak cakap kena balik, nak cakap dengan perempuan kena balik tirai, kena ada dia punya penghalang, kena ada dia punya sutrah ataupun hijab. Tetapi hamba dia berbeza. Dia lebih mudah untuk mendekati akan tuannya. Silakan. Lanjutan. Bismillah. Abdullah ibnu Mas'ud belajar banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sahabat yang paling banyak membaca Al-Quran, paling memahami maknanya dan paling mengetahui syariat Allah. Terdapat suatu kisah dipaparkan oleh seorang lelaki yang menghadap Umar ibnu Khattab ketika berada di Arafah. Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari jauh Kufah. Di sana ada seorang yang mampu membaca Al-Quran di luar kepala." Mendengar hal itu, Umar sangat marah. Nafasnya sesak. Lantas berkata, "Siapa lelaki itu?" Dia menjawab, "Lelaki itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud." Umar berusaha menenangkan marahnya dan berkata, "Demi Allah, dia adalah satu-satunya orang yang aku kenal yang sesuai melakukan hal itu. Aku akan menceritakan sesuatu kepadamu." Umar terdiam sejenak dan berkata, "Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Mereka bermusyawarah perihal kaum muslimin. Aku pun berada di sisi mereka. Kemudian kami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beredar dari tempat itu. Lalu kami melihat seorang lelaki sedang solat di dalam masjid.
Kami tidak mengenalinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sejenak memerhatikannya dan akhirnya lelaki itu menoleh kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa yang senang membaca Al-Quran dengan lembut sebagaimana diturunkan, hendaklah dia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abdul." Lalu Abdullah ibnu Mas'ud duduk dan berdoa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Mintalah, engkau akan diberikannya. Mintalah, engkau akan diberikannya." Kemudian Umar berkata, "Aku berkata dalam hatiku, demi Allah, esok aku akan menemui Abdullah ibnu Mas'ud dan memberitahu kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doanya. Keesokan harinya aku datang menemui untuk menceritakan perkara itu kepadanya. Tetapi Abu Bakar telah lebih dahulu datang menemuinya dan memberitahu tentang perkara itu kepadanya. Demi Allah, Abu Bakar selalu mendahuluiku dalam kebaikan." Okey. Jadi setelah daripada itu disebutkan bahawa Abdullah ibnu Mas'ud seorang yang dididik oleh madrasah Nabi SAW dan seorang yang paling banyak membaca akan Al-Quran, yang paling faham akan makna-makna Al-Quran dan paling faham dan mengetahui akan syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada madrasah yang lebih baik berbanding madrasah Nabi Muhammad SAW. Letaklah mana-mana title sekolah pun, mana-mana title university pun, Universiti Al-Azhar ke, Universiti Oxford ke, universiti apa-apa pun yang hebat-hebat dekat dunia ni, tak boleh menandingi universiti yang disebut sebagai madrasah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang memang dididik oleh madrasah Nabi, semuanya baik, semuanya bagus, semuanya diberikan Allah dengan kefahaman yang paling bagus tentang Al-Quran dan tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abdullah ibnu Mas'ud, seorang yang sangat hebat dengan ilmu Al-Quran. Satu ketika diceritakan pada zaman Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Umar jadi khalifah atau jadi Amirul Mukminin, maka ketika itu datang seorang lelaki yang jauh ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab berada di Arafah, sedang berdiri di Arafah, datang lelaki daripada Kufah, maka dia temu dengan dengan Umar Al-Khattab. Dia kata, "Wahai Umar, ada seorang lelaki di tempat kami ni, dia boleh baca Al-Quran dengan kepala dia." Maksudnya tak buka Al-Quran, tak buka lembaran apa-apa, dia boleh baca dengan kepala dia je. Maksudnya dengan sewenang-wenang dia boleh baca. Maka ketika itu terus Sayyidina Umar kata, "Man huwa waihak?" Kan celaka, siapa dia? Seakan-akan macam Sayyidina Umar ni marah kalau siapa yang baca Al-Quran dengan wenang-wenang je. Suka hati je. Al-Quran ni tak boleh baca sesuka hati. Maksudnya tak boleh kita baca salah ayat, salah tajwid, salah hurufnya, salah sebutannya, hukumnya berdosa kalau dengan sengaja. Jadi maka apabila Sayyidina Umar kata begitu, siapa lelaki tu? Maka lelaki tu pun jawab, dia kata Abdullah ibnu Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud. Maka terus Sayyidina Umar lega sedikit kemarahannya. Tadi dia marah tu sampai dia kata celaka, siapa dia? Tapi sebab dia mendengar nama Abdullah bin Mas'ud, maka dia pun lega hatinya dan mula tenang kemarahannya. Maka dia pun kata, "Waihak, celaka kamu, wallah ma a'lamu annahu baqiya ahadun minan nas ahaqqun bihadzal amri minhu sa'uhaddithuka an zalik." Celaka kamu, dicelakakan balik orang tu pula kan, yang bawa cerita tu. Dia kata, "Demi Allah, aku tidak mengetahui mana-mana manusia yang masih hidup dekat dunia ni yang lebih berhak melakukan perkara tersebut berbanding dengan dia." Maksudnya memang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lah seorang yang paling layak membaca Al-Quran dan yang paling mahir baca Al-Quran, dan memang dia tidak pernah melupakan Al-Quran dan dia baca sebagaimana bacaan yang diajar oleh Nabi. Ceritanya Sayyidina Umar yang cerita, dia kata satu ketika pada satu malam aku bersama-sama dengan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang hendak berbincang berkaitan dengan perihal orang Islam. Maka ketika itu kami keluar bersama, Rasulullah keluar dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kami keluar bersama. Maka ketika itu apabila sampai sahaja di masjid, maka kami melihat seorang lelaki yang sedang berdiri solat di masjid dan kami tak tahu siapa dia. Maka ketika itu berdirilah Rasulullah di belakangnya dan mendengar bacaan daripadanya, dan kemudian Rasulullah berpaling kepada kami dan berkata, jadi setelah mana
laki tadi berdiri dengan baca Al-Quran kan, dengan bacaan yang didengari, bukan bacaan yang perlahan. Kita kalau sembahyang sendirian, nak rasa seronok, sebenarnya kena kuatkan bacaan sedikit. Kalau orang perempuan sembahyang kat rumah pun tak salah untuk kuatkan sedikit bacaan. Supaya kita seronok mendengar bacaan kita, bahkan lebih baik kita punya rumah dialunkan bacaan Al-Quran kan. Kita buka Al-Quran baca lepas maghrib ke, malam-malam ke, pagi-pagi lepas subuh ke. Bacalah Al-Quran dengan sebutan yang jelas dan dengan bacaan yang didengari oleh rumah kita. Supaya rumah kita teralun dengan bacaan Al-Quran. Kita kalau menyanyi, boleh kuat pula dekat rumah. Kita kalau berceramah atau membebel, boleh kuat dekat rumah. Kalau boleh baca Al-Quran di rumah pun kuat sikit supaya rumah kita teralun dengan bacaan Al-Quran daripada kita. Sebab di rumah kita bukan ada lelaki lain kan. Bukan ada yang bukan mahram kita. Bukan ada yang mahram kita. Yang bukan mahram. Semuanya mahram. Anak-anak kita, suami kita. Maka baca Al-Quran di rumah supaya rumah kita terhiasi dengan bacaan Al-Quran. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni dia baca Al-Quran, Rasulullah dengar, maka Rasul pun berpaling kepada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar, maka berkata Rasulullah, "Man sarrahu ay yaqra'al Qur'ana rataban kama nazal falyaqra'u ala qira'ati Ibnu Abdin." Barang siapa yang dipermudahkan oleh Allah ataupun berseronok untuk dia membacakan Al-Quran dengan lidah yang fasih sebagaimana turunnya Al-Quran, maka bacalah dengan bacaan Ibnu Abdin, bacaan anaknya Ummu Abdin, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi siapa yang nak baca betul, bacalah macam dia punya bacaan. Itu bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Bahkan Rasulullah, puan-puan, tuan-tuan semua, Rasulullah ni suka mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud. Satu ketika Rasulullah pernah duduk di hadapan Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah kata kepada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah kata, "Iqra'i alayya al-Quran." Bacakan kepada aku Al-Quran. Maka Abdullah pun baca. Abdullah baca Al-Quran, kan baca Al-Quran. Sampai sepotong ayat, Abdullah cerita, sampai sepotong ayat Rasulullah dengar ni, sebab Rasulullah suka dengar, seronok dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud. Jadi sampai satu ayat, maka Rasulullah kata dengan Abdullah, "Kafa ya Abdullah." Cukuplah wahai Abdullah. Maka Abdullah pun diam. Kan Abdullah pun diam. Saya pernah cerita kisah di dalam maulid kita dulu. Jadi apabila Abdullah diam, maka Abdullah kata, aku paling kepada Rasulullah, aku melihat Rasulullah sedang berlinangan air mata, menangis. Rasulullah minta Abdullah berhenti bacaan Al-Quran dan ketika itu Rasulullah menangis. Maka sahabat tanya, sahabat kata, "Wahai Abdullah, apa sebab Rasulullah menangis? Ayat apa yang kamu baca sampai Rasulullah menangis?" Maka ketika itu terus dikatakan oleh Abdullah, aku baca sepotong ayat yang berbunyi, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan bagaimana ketika mana didatangkan setiap umat itu akan saksi buat mereka. Dan kami datangkan kamu, wahai Muhammad, menjadi saksi atas dosa-dosa daripada umatmu. Maka Abdullah baca ayat ni, kan, baca ayat ni, Rasulullah kata cukup. Sebab apa? Ayat ini berbunyi sebagaimana yang saya terjemahkan tadi, bagaimana nanti ketika datang setiap umat itu saksi buat mereka, dan kami datangkan kamu, wahai Muhammad, menjadi saksi atas dosa-dosa daripada umatmu. Maka Rasulullah tak sanggup melihat dosa kita, Rasulullah tak sanggup menjadi saksi atas dosa kita, Rasulullah menangis. Jadi sebab itu kita jadi umat Nabi Muhammad, jangan buat dosa. Kita jadi umat Nabi Muhammad, kan ada satu rancangan dahulu kan dekat negara Arab, MBC, channel MBC, tajuk rancangan tu Laukana Bainana. Kalaulah Rasulullah berada bersama kami. Kan ada lagu pun, ada lagu nasyid Laukana Bainana. Bagaimana kalau Rasulullah bersama dengan kita? Kita nak buat apa-apa, kita kata kalau Rasulullah ada ni, Rasulullah suka ke? Kita nak keluar rumah kan, kita berpakaian dengan pakaian kita kan, pakai jubah ke, pakai t-shirt ke, pakai seluar ke. Kita keluar ni, kita rasa kalaulah tiba-tiba ketika aku berjalan, temu dengan Rasulullah, Rasulullah redha tak dengan pakaian kita? Kalau rasa-rasa Rasulullah tak redha, maka jangan pakai pakaian yang begitu. Kan? Kita nak bercakap ni, ketika mana kita bercakap, kalaulah Rasulullah dengar, Rasulullah redha tak? Maka kalaulah kita rasa Rasulullah tak redha, jangan bercakap dengan perkataan yang kita nak sebut tu. Kalau kita berakhlak dengan satu akhlak, berkelakuan dengan satu kelakuan, adakah kelakuan tersebut kalau Rasulullah nampak, Rasulullah suka? Kalau tak suka, maka jangan buat kelakuan tersebut. Sebab kita kena bayangkan kalau Rasulullah ada bersama-sama kita, adakah Rasulullah suka? Sebab Rasulullah nangis.
apabila membayangkan kalau menyaksikan dosa yang kita buat di hadapan baginda Nabi SAW, maka selepas daripada Rasulullah kata begitu, Rasulullah pun duduk, Abdullah bin Mas'ud pun duduk, dan ketika itu Abdullah bin Mas'ud lepas solat lah, dia duduk, dia pun tadah tangan baca doa. Maka terus Rasulullah kata pada dua orang sahabat ni, Abdullah berada kat depan tu dalam masjid, maka Rasulullah kata dengan dua sahabat ni, Rasulullah kata sal tu'tah, dia minta apa pun dia nak minta, Allah pasti berikan. Dia minta apa pun dia nak minta, Allah pasti berikan. Maka Sayyidina Umar pun kata dalam hatinya, kan, sebab Abdullah doa Rasulullah berada jauh, tapi Rasulullah kata dengan sahabat lain ni, Rasulullah kata doalah pasti Allah berkenan, doalah pasti Allah berkenan. Maka Umar berkata dalam hati, dia kata esok aku nak beritahu dengan Sayyidina Abdullah ni, begitu baik bahawa Rasulullah cakap dengan dia minta apa pun Allah pasti beri, dia minta apa pun Allah pasti beri. Ini berita mesti sampaikan. Macam kita lah, kita kalau dapat satu berita, kan, dengar-dengar berita bahawa kawan kita nak dapat apa dia panggil, durian runtuh, nak dapat ada satu ahli perniagaan nak beli dia punya buah-buahan ke, nak beli dia punya jualan ke, jadi kita akan beritahu dulu, kan. Kalau siapa yang pertama menyampaikan berita gembira, kan, orang yang mendengar berita kan rasa seronok dan berterima kasih pada kita. Maka Umar dia nak sampaikan berita gembira lah, dia nak katakan Abdullah, wahai Abdullah, malam tadi Rasulullah kata kamu minta apa pun Allah pasti beri, kamu minta apa pun pasti Allah beri. Tapi paginya ketika pada Sayyidina Umar nak temu dengan Abdullah bin Mas'ud, ketika itu dia terlihat bahawa Sayyidina Abu Bakar dah sampai dulu dah beritahu dah kepada Abdullah bin Mas'ud bahawa malam tadi Rasulullah kata kamu minta apa pun Allah beri, kamu minta apa pun Allah beri. Maka dikatakan oleh Sayyidina Umar satu kata-kata kecemburuan pada kebaikan. Ini dipanggil ribtah. Maksud ribtah ni cemburu pada benda baik. Cemburu pada benda jahat salah. Tapi cemburu pada kebaikan, ia menjadi sesuatu kebaikan. Kita nampak kawan kita asyik pergi masjid je, cemburu dengan dia. Kenapa dia asyik pergi masjid je? Dipanggil ribtah. Ribtah maksudnya benda yang kita boleh untuk cemburu. Nampak kawan kita tu asyik dia je sedekah, maka kita rasa cemburu. Cemburu untuk kita jadi macam dia. Maka Sayyidina Umar kata, dia kata wallah ma sabaqtu Abu Bakarin ila khairin qattu illa sabaqani ilaihi. Dia kata demi Allah, tidak ada sesuatu yang aku mampu mendahului Sayyidina Abu Bakar pada kebaikan satu apa pun, kecuali dia yang akan datang dulu. Apa pun nak buat, Sayyidina Umar dia datang jumpa Rasulullah, dia kata dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak sedekah ni. Maka diberikan sedekah. Maka Rasulullah tanya dengan Sayyidina Umar, wahai Umar, kamu tinggalkan berapa untuk keluargamu? Maka Sayyidina Umar kata, sebagaimana aku sedekah, sebagaimana itu juga aku tinggalkan. Maksudnya separuh sedekah, separuh tinggal. Jadi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, aku infak ni, separuh aku infak, separuh aku tinggal. Kalau dia ada duit 2 juta, 1 juta infak, 1 juta tinggal. Kita tak pernah lagi kita sedekah separuh. Kita tak pernah sedekah separuh. Kita ada gaji 5,000, kita sedekah 2,500. Tak pernah. Tapi itu pun ada duit lagi dalam akaun. Masuk separuh ni, separuh total kita punya aset. Kalau nilai aset kita ada 0,5 juta, kita sedekahkan 250,000. Kita tak pernah buat separuh. Tapi Sayyidina Umar buat. Nak kata hebatnya Sayyidina Umar. Tapi tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar sedekah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu tinggalkan apa untuk keluargamu? Abu Bakar kata, aku tinggalkan hanya Allah dan Rasul sahaja. Maksudnya Abu Bakar dia infak semua. Dia tak tinggal satu apa pun untuk keluarga dia. Sayyidina Umar kata, memang aku tak pernah buat baik yang kecuali aku buat baik tu mesti Sayyidina Abu Bakar yang dahului. Ini kehebatan Sayyidina Abu Bakar. Dia bagaimanapun dia mesti lebih awal buat kebaikan. Bukan kerana nak berlawan, tak. Tapi memang Allah berikan dia kebaikan sampai dia buat baik banyak-banyak. Sampai tak ada orang pun yang boleh menandingi kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Silakan, lanjutan. Masya-Allah. Bismillah. Pengetahuan Abdullah ibnu Mas'ud tentang Al-Quran amat lengkap. Suatu ketika dia pernah berkata, demi Allah, tiada Tuhan selain dia. Aku selalu tahu di mana dan untuk apa ayat Al-Quran diturunkan. Jikalau aku mengetahui ada seseorang yang lebih tahu daripadaku tentang Al-Quran, maka aku akan datang untuk menemuinya. Abdullah ibnu Mas'ud tidak berlebihan mengatakan hal itu. Suatu hari
Umar Ibn Khattab menemui suatu kafilah dalam perjalanan. Waktu itu cuaca sangat gelap sehingga sukar untuk mengenali orang-orang di kafilah itu. Di Okey. antara mereka, Jadi kita berhenti sekejap, kita nak tengok tentang apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Dikatakan bahawa Abdullah bin Mas'ud seorang yang Allah berikan ilmu yang sangat hebat pada Al-Quran. Dan sampai dia berkata, Wallahilladzi la ilaha illa ghairuh. Demi Allah yang tak ada Tuhan selain daripadanya. Ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat. Tidak ada satu ayat pun yang turun daripada kitabullah, daripada Al-Quran, kecuali diketahui di mana ia turun. Maksudnya Abdullah Ibn Mas'ud tahu di mana dia turun dan asbabun nuzulnya. Apa sebab dia turun, asbabun nuzul. Jadi kemudian walau a'lamu anna ahadan a'lamu minni bi kitabillah tanaluhul mati' la ataituhu. Kalaulah aku mengetahui ada seorang lelaki yang lebih pandai berbanding aku, yang dia lebih tahu Al-Quran berbanding aku, maka aku akan pergi bertemu dengannya untuk belajar. Jadi ini kita panggil sifat ilmu. Sifat ilmu ni, kita kena sentiasa ambil ilmu. Kalau kita tahu di mana ada ilmu yang baik, kita tahu ni lagi pengajian online kan. Pengajian online, kalau kita semua tahu ada pengajian online di mana-mana, minta link dia, masuk kuliah tersebut, belajarlah sebanyak mungkin. Belajar ni tak salah. Banyak mana pun kita belajar, dia tidak menjadi kesalahan. Belajar. Tahu ada orang alim datang ke tempat kita, pergi belajar dengan dia. Pergi ambil ilmu daripadanya. Walaupun ustaz, namanya ustaz. Saya ni ustaz. Kita dia tuan guru sekalipun, kita dia Pak Kiai sekalipun, kalau ada orang alim datang, maka belajar ilmu dengan dia. Ini budaya para ulama. Dan para ulama pun kita tengok kan, Syekh ni dah share dah habib dah. Tapi ada habaib datang, ada habib datang lain, dia pergi kuliah habib tersebut. Dia menghormati habib tersebut. Ni dah tuan guru dah tuan guru. Tapi dia duduk kuliah ustaz lain. Jadi ini satu kehebatan. Kita kata budaya ilmu. Budaya ilmu ni dia tidak ada nilai. Kita kata dia tu lebih rendah daripada aku. Dia tu tak hebat. Jadi kita tak boleh datang kuliah dia. Tak, kita kena datang kuliah. Kena sentiasa menghadiri kuliah-kuliah tersebut. Jadi ini kita kata bahawa Abdullah walaupun dia pandai, Abdullah bin Mas'ud, tapi dia kata kalau aku tahu ada orang lebih pandai daripada aku akan belajar. Begitu juga budaya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari ni, budaya dia hafal 1 juta hadis. Tapi kalau dia dapat satu tahu satu orang yang dia punya sanad hadis, hadis ni kan dia sanad. Maksud sanad ni rantaian hadis. Kan? Daripada Imam Bukhari kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa, dan sampai hadis itu mendengar langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Imam Bukhari dia dapat hadis yang dia punya jalan rantaian nak sampai Rasulullah 5 orang. Maksudnya daripada dia kepada orang keempat, kepada orang ketiga, kepada orang kedua, orang pertama kepada Rasulullah. Maksudnya ada 5 lapisan. Kalau dia dengar dekat satu negara ni yang jauh ratusan kilometer ni, ribuan batu ni ada ulama lain yang dia hafal hadis dan hadisnya cuma 3 rantai. Maksudnya dia dah hafal 5 rantai ni. Dia punya lapisan cuma 3 je. Maksudnya ulama tersebut kepada seorang lelaki terus kepada Rasulullah. 3 orang je. Maka dia sanggup untuk menunggang kuda atau menunggang keldai, menunggang tunggangan ratusan kilometer, ribuan kilometer temu dengan ulama tersebut untuk dapat hadis yang lebih dekat dengan Nabi SAW. Ini budaya terdahulu. Nak kata sebab itu para ulama ni hebat. Kalau kita nak mencela ulama, nak mencela orang-orang terdahulu, kitab dia tak betul lah, ulama ni ilmu-ilmunya semua tak sahih lah. Siapa kita berbanding mereka? Bagaimana budaya kita berbanding budaya mereka? Sedangkan ada ulama yang sampai kaki tercabut atau kaki putus, patah putus kerana musim sejuk yang bersangatan. Imam Asy-Syafi'i sampai kena penyakit buasir. Kenapa kena penyakit buasir? Sebab terlalu banyak menunggang kuda, menunggang keldai, menunggang tunggangan untuk cari ilmu. Kan duduk atas tunggangan lama sangat sebab nak meraih ilmu sehingga kena penyakit tersebut, dan dikatakan dengan sebab sakit itulah Imam Asy-Syafi'i wafat, meninggal dunia. Ini kita kata budaya. Jadi sebab itu Abdullah bin Mas'ud dah mulakan budaya ni. Dia kata kalaulah aku mengetahui ada orang yang lebih pandai Al-Quran berbanding aku akan datang bertemu dengan dia. Walaupun mungkin orang yang tersebut itu orang biasa-biasa je. Jadi
dikatakan bahawa bagaimana kisah Abdullah ibnu Mas'ud hebatnya akan Al-Quran. Ada kisah yang tadi dimulakan mukaddimahnya, bagaimana pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika mana Sayyidina Umar ingin bertemu dengan rombongan dalam permusafiran, dan pada ketika itu malam yang sangat gelap sampai tidak nampak akan penunggang-penunggang. Ada kisah dia lah, nak tunjuk bagaimana kehebatan Abdullah bin Mas'ud pada kefahaman Al-Quran. Kisah dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan, silakan. Bismillah. Di antara mereka adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Lalu Umar menyuruh seseorang memanggil mereka. Kalian dari mana? Umar bertanya. Abdullah ibnu Mas'ud menjawab, dari suatu lembah yang dalam. Umar bertanya lagi, apa yang kalian inginkan? Abdullah menjawab, Kaabah. Umar berkata, di antara mereka ada seorang alim. Lalu Umar bertanya, ayat mana dalam Al-Quran yang paling mulia? Abdullah menjawab, Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup, kekal lagi terus menerus, mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Al-Baqarah 255. Umar berkata, ayat mana yang paling banyak kandungan hukumnya? Abdullah menjawab, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat. An-Nahl 90. Umar bertanya lagi, ayat mana yang paling lengkap? Abdullah menjawab, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Az-Zalzalah 7 hingga 8. Umar berkata lagi, ayat mana yang paling berkesan bagi hati orang mukmin? Abdullah menjawab, pahala dari Allah. Itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, nescaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. An-Nisa 123. Umar bertanya lagi, ayat mana yang paling memberikan harapan bagi mukmin? Abdullah menjawab, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 53. Umar berkata, apakah di antara mereka ada Abdullah ibnu Mas'ud? Mereka menjawab, ya. Abdullah ibnu Mas'ud. Okey. Jadi dilanjutkan kisah bagaimana kisah rombongan bertemu dengan Sayyidina Umar pada malam yang gelap. Maksudnya malam gelap tu tak nampak sesiapa yang berada kat situ. Jadi rombongan ini bertemu dengan Sayyidina Umar. Maka ketika itu Sayyidina Umar tanya, kan, min aina kaum tu daripada mana? Maka jawab lelaki yang berada di tengah-tengah kelompok tersebut, dia kata minal fajjin amik, daripada lembah yang gelap. Maksud fajjin amik ni lembah gelap. Kan, maka Umar pun bertanya, aina turidun, kamu nak pergi mana? Maka Abdullah jawab, al baitul atiq, kami nak pergi Baitul Atiq, rumah Allah lah dekat Baitullahil Haram. Jadi dia jawab, tapi Sayyidina Umar tak kenal sebab gelap kan, tak nampak. Maka Sayyidina Umar tanya, adakah di kalangan kalian ada orang alim? Maka jawab seorang lelaki, dia kata ada. Maka ditanya oleh Umar pun tanya dalam kata-kata tadi kan yang Puan Maiza bacakan. Maka Abdullah dia jawab, dia tanya, dia kata ayul Qur'ani a'zam, manakah ayat Al-Quran yang paling agung? Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ayat apa? Ayat kursi. Ini kita semua hafal. Jadi Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendiri. Dia tidak mengambil sedikit pun ngantuk dan Dia tidak tidur. Allah ni sifatnya tak ngantuk dan tak tidur. Ngantuk pun tidak, apatah lagi tidur. Sebab apa? Kalau Allah ngantuk, habis semua. Kalau Allah tidur, seluruh alam akan kucak kacir sebab Allah yang mengatur alam. Kan kita buat satu analogi lah.
semalam satu kisah yang sangat menyayat hati, bagaimana sebuah trailer dia langgar satu kereta wira sehingga mengorbankan seorang isteri dengan 8 orang anak dan seorang mekanik yang datanglah untuk membantu untuk betulkan kereta yang rosak di laluan kecemasan. Jadi punca kemalangan kita tak tahu. Kenapa trailer tu dia boleh lalu di laluan kecemasan dan dia langgar kereta wirah yang sedang rosak dekat laluan kecemasan sehingga mengorbankan 10 nyawa. Kita tak tahu, boleh jadi trailer tu dia ngantuk kan, waktu tengah hujan kan, tengah gelap, maka dia boleh jadi dia ngantuk, dia terlanggar, kita tak tahu. Sebab itu kita kata, kalau ngantuk hanya sekejap sahaja dia boleh mengorbankan nyawa. Kalau Allah ngantuk, walaupun sekejap, satu dunia kocak-kacir, satu alam semesta akan rosak. Sebab itu Allah sifatnya Hayyul Qayyum, kan? Allah tu sifatnya maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Maksudnya Allah tu tak akan pernah tidur. Ini ayat agung. Ayat kursi ni ayat membesarkan Allah. Sebab itu ayat kursi ni ayat paling kuat. Paling kuat kan? Kalau dulu kita dengar ayat kursi ni ayat lawan jin, ayat lawan hantu, sebenarnya ayat kursi ni dia panggil ayat paling kuat. Sebab apa? Sebab kita memuji Allah. Kita menyebabkan kehebatan Allah. Kita nak kata dengan makhluk lain, kamu tak kuat, Allah kuat. Tapi kalau kita baca kita takut, tak jadi apa-apa. Maksud kita baca, jumpa dengan haiwan buas ke, jumpa dengan makhluk halus ke, kena baca, kena yakin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua ayat ni semua puji Allah. Ini ayat kursi, ayat yang paling hebat. Kemudian Sayyidina Umar tanya lagi, nadihum ayyul qur'ani ahkam, tanya mereka manakah ayat Quran yang paling bijak, yang paling bijaksana, yang paling adil, ahkam. Maka jawab Abdullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah mengarahkan keadilan dan berlaku baik sesama dengan ahli-ahli keluarga. Ayat ni panjang lagi. Boleh baca surah An-Nahl ayat 90. Jadi Allah minta berlaku adil. Inilah ayat yang paling adil. Kemudian Sayyidina Umar tanya lagi, manakah ayat dalam Al-Quran yang paling ajma'? Maksud ajma' ni yang paling lengkap, yang paling lengkap. Maka Sayyidina Abdullah pun jawab, dia kata, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan. Siapa yang buat kejahatan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan. Maksudnya ayat ni kenapa dipanggil ayat yang lengkap? Sebab kita tak akan buat baik, sebab kita kalau buat baik macam mana pun pasti Allah perlihat. Kita kalau buat jahat bagaimana pun pasti Allah perlihat. Maka kita akan nak jadi sebaik-baik manusia, kita tak nak jadi sejahat-jahat manusia. Kan? Buat jahat walaupun kecil pun Allah akan datangkan nanti pada hari kiamat. Buat baik walaupun kecil pun Allah pasti perlihatkan. Sebab itu kalau di dunia kita buat baik, manusia tak pandang. Kita buat baik, bos bagi markah rendah ketika mana penilaian markah tahunan. Kita buat baik tapi tidak ada penghargaan daripada pasangan. Kita buat baik tapi anak-anak tak hargai. Kita buat baik tapi ibu ayah tak hargai. Tak apa. Sebab apa? Sebab setiap kebaikan Allah pasti perlihat nanti pada hari kiamat. Tak ada satu baik pun yang kita buat, walaupun hanya sekecil kebaikan, tidak ada sesuatu pun kecuali Allah balasi. Sebab itu Rasulullah pernah sebut, Rasulullah kata, la yahkiranna ahadukum minal ma'rufi syai'an. Jangan salah seorang daripada kalian meremehkan kebaikan walaupun sekecil-kecil mana pun. Jangan hina kebaikan. Kebaikan walaupun senyum, walau talqa ahaqa biwajhin taliq. Rasulullah kata walaupun hanya kamu cakap dengan kawanmu, bertemu dengan kawanmu dengan wajah yang senyum. Wajah senyum ni benda baik yang tak ada dia panggil tak ada modal. Kita jumpa kawan kita senyum, kita ceramah kita senyum, kita cakap dengan kawan kita dekat video call kita senyum. Maka senyum tu walaupun nampak remeh tapi sebenarnya itu pun Allah akan balas. Jadi jangan meremehkan kebaikan. Ini ayat yang paling lengkap. Benda jahat pun begitu. Orang tu buat jahat dengan kita, tengok orang tu buat jahat, perniagaan makin baik, tengok dia punya anak makin cemerlang, tengok dia makin kaya, tengok dia makin naik pangkat. Tak apa tuan-tuan, puan-puan. Sebab ini dunia bukan tempat pembalasan yang sebenar. Pembalasan nanti di akhirat. Maka ini ayat yang paling lengkap. Dan kemudian Sayyidina Umar tanya lagi, katakan kepada mereka, apakah ayat Al-Quran yang paling menakutkan, yang paling takut dalam hati orang beriman? Maka Abdullah pun baca,
laisa bi amaniyikum wala amaniya ahlal kitab wala amaniya ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan bukanlah hanya dengan angan-angan, dan bukan juga dengan angan-angan ahli kitab. Ini nak sebut kepada kita bahawa angan-angan tak boleh mendatangkan pahala. Kita nak masuk syurga, jangan angan-angan. Kita nak dapat sesuatu daripada Allah, jangan hanya dengan angan-angan. Maka barang siapa yang buat kejahatan, Allah kata pasti dia akan dibalasi, dan nanti di akhirat dia tidak akan dapati selain daripada Allah penolong ataupun pembantu. Maksudnya, jangan buat jahat tapi nak angan-angan masuk syurga. Jangan buat zalim tapi angan-angan dapat syurga daripada Allah. Jangan tak pernah solat, tak pernah tutup aurat, buat banyak benda jahat, tak tunaikan kewajipan, menunaikan kejahatan, mengangan-angankan untuk masuk syurga. Sebab syurga bukan didapati dengan angan-angan. Tak boleh. Kita tak boleh kenyang hanya dengan angan-angan. Boleh tak kita angan-angan je tiba-tiba kenyang? Tak boleh. Kena makan kan? Kena beli makanan, kena order makanan, kena pergi dapur, masak, baru dapat makan, baru kenyang. Adakah dengan angan-angan baru dapat kenyang? Tak boleh. Dengan angan-angan, tiba-tiba berangan-angan, terus jadi kaya. Boleh? Angan-angan mak jenin. Tak boleh. Kena usaha. Kena usaha. Sebab itu dalam Islam tak ada skim cepat kaya. Mana-mana skim cepat kaya dalam Islam, hukumnya haram. Sebab apa? Dalam Islam kena usaha nak jadi kaya. Tak boleh masuk duit, dapat duit banyak. Kan? Masuk RM1 dapat RM10,000. Boleh? Tak boleh. Sebab itu skill cepat kaya. Dalam Islam bukan angan-angan. Maka syurga bukan dapat dengan angan-angan. Mesti dengan usaha. Bagaimana usaha? Kita kena buat baik. Kena buat apa yang Allah suruh. Kena tinggal apa yang Allah larang. Kena tahan nafsu. Kena berusaha sedaya mungkin untuk membuat banyak kebaikan. Nanti akan dibalasi syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syurga bukan didapati dengan angan-angan. Dalam masa yang sama, Umar pun tanya, apakah ayat Al-Quran yang paling memberikan pengharapan? Jadi ada tak ayat-ayat pengharapan dalam Al-Quran? Maka ada ayat daripada surah Az-Zumar ayat 53. Allah sebut apa? Sayyidina Umar jawab. Allah kata, Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui akan diri mereka. Jadi puan-puan, tuan-tuan semua, Allah sebut dalam Al-Quran, surah Zumar ayat 53, Allah kata, Kul, katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, Ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui diri mereka. Puan-puan, tuan-tuan, Allah ni sedang berbahasa kepada orang yang melakukan maksiat. Allah sedang berbahasa kepada seorang yang telah melupakan Allah. Allah berbahasa kepada orang jahat kepada Allah. Tapi apa kalimah yang Allah gunakan? Allah kata, Ya ibadiyalladhi, wahai hamba-hambaku. Maka ulama tafsir kata apa? Ulama tafsir kata, Allah sedang bercakap seakan-akan, Ya ahbabi, wahai aku punya kekasih. Bayangkan orang buat dosa, orang buat jahat, sejahat-jahat manusia, tapi Allah kata apa? Allah kata, Ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui akan diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat kasih sayang Allah. Bayangkan Allah panggil orang yang buat jahat dengan panggilan baik. Kita orang buat jahat, kita kecam dia kan. Kita kata perompak, penjahat, penzalim, penzina, kita ni banyak maki orang. Allah dengan hamba yang buat jahat kepadanya, Allah tak pernah maki pun. Allah tak pernah kata-kata yang jahat pun. Allah tegur dengan Nabi Musa. Allah kata dengan Nabi Musa, wahai Musa dengan Harun, Allah kata, izhab ila fir'auna innahu tara. Kamu pergi kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu seorang manusia yang melampaui batas. Kan? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakka. Allah kata, kamu cakap dengan Fir'aun yang melampaui batas ni dengan kata-kata yang lemah lembut. Kan? Bayangkan Allah kata dengan Nabi Musa, wahai Musa, temu dengan Fir'aun, ingatkan dia dan kata-kata kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Ini Fir'aun ni manusia paling jahat dekat dunia. Memang Allah letak Fir'aun ni ahli neraka. Tapi Allah kata dengan Nabi Musa,
dakwah dengan dia dengan kata-kata yang lembut. Siapa kita pendakwah yang nak kata kasar dengan manusia? Sedangkan Allah ajar kita, kalau Allah cakap dengan hamba Allah yang buat jahat pun, Allah kata, ya ibadiyalladzi, wahai hamba-hamba aku yang melampaui diri mereka, jangan putus asa daripada rahmat aku. Sesungguhnya Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Ini ayat pengharapan. Ayat surah Zumar 53 ni ayat pengharapan. Panggilan dengan panggilan yang baik. Allah tunjuk sifat-sifat kasih sayang daripada Allah. Rahmat Allah. Allah mengampunkan dosa. Allah maha pengampun lagi maha mengasihani. Ini sifat Allah. Maka Umar pun kata, tanya dengan mereka, afikum Abdullah bin Mas'ud. Adakah kalangan, kan Umar dah tanya dengan berapa soalan tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 soalan tentang Al-Quran. Semua soalan boleh dijawab dengan baik. Dan Umar tanya, adakah di kalangan mereka ada Abdullah bin Mas'ud? Maka mereka jawab, ya, memang ada Abdullah bin Mas'ud. Maka Umar pun kata, Allahumma na'am. Memanglah. Jadi maksudnya, sebab ada Abdullah, bolehlah jawab. Kalau bukan ada Abdullah, tak boleh jawab soalan tu. Sebab ini dipanggil soalan tricky, soalan yang paling susah. Hanya orang mahir Al-Quran sahaja boleh jawab. Jadi sebab itu, ilmu kemahiran Al-Quran ni kena bina. Kena bina. Orang hafal Al-Quran, orang boleh hafal Al-Quran. Tapi, cuba sebutkan ayat sekian. Boleh tak dia baca? Boleh tak dia baca? Jadi ini sedang satu tahfiz dekat Gunung Pulai, dia ada buat satu kaedah hafalan. Dia cakap dengan budak ni kan, budak yang hafal ni, surah Al-Baqarah ayat 95. Sebut surah Al-Baqarah ayat 95, budak tu boleh baca dah. Tak payah sebut ayat ni sebelum apa, selepas apa. Sebut nombor ayat, budak tu dah boleh hafal dah. Nanti tanya dengan budak tu, ayat sebelumnya, ayat apa? Dia boleh jawab. Ayat terakhir pada muka surat tersebut, apa nombor berapa dan apa ayatnya? Dia boleh jawab. Ini sedang dibina di kemahiran Al-Quran dekat satu mahat tahfiz di Gunung Pulai. Jadi sedang dalam pembinaan lah. Kalau puan-puan, tuan-tuan nak menyumbang, boleh menyumbang lah. Dan boleh sampaikan kat saya suruh sampaikan dekat pulau tersebut. Kita kena membantu tahfiz-tahfiz yang mendidik anak-anak memahami Al-Quran, bukan hanya kefahaman biasa, bahkan kefahaman sebagaimana Rasulullah cadang. Rasulullah saran kefahaman. Tanya tentang Al-Quran, dia boleh jawab. Ayat ni tentang apa, ayat ni turun di mana, ayat ni apa sebab dia. Jadi itu yang kita sedang membina insya-Allah sama-sama. Jadi kita lanjutkan sedikit lagi kisah Abdullah bin Mas'ud. Silakan. Bismillah. Abdullah ibnu Mas'ud ialah umat Islam pertama di bumi ini yang faham tentang Al-Quran setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang qari, alim, ahli ibadah dan zuhud. Dia juga seorang yang hebat berperang. Suatu hari di Mekah, para sahabat mengadakan pertemuan, jumlah mereka sedikit dan tidak memiliki kekuatan. Mereka berkata, demi Allah, orang Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran sedikit pun. Siapa yang mampu membacakannya kepada mereka? Abdullah berkata, aku akan membacakannya kepada mereka. Para sahabat berkata, kami bimbang kepadamu. Kami inginkan seorang kerabat Quraisy yang akan melindungi dari kejahatan orang Quraisy yang lain. Abdullah berkata, berdoalah kepada Allah untukku. Sesungguhnya Allah akan melindungiku. Pada waktu duha, dia pergi ke Masjid Kaabah dan menuju makam Ibrahim. Ketika itu, orang-orang Quraisy sedang duduk di sekitar Kaabah. Abdullah berdiri di sisi makam Ibrahim dan membaca dengan lantang. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Ar-Rahman 1 hingga 4. Ketika membaca ayat itu, orang-orang Quraisy memerhatikannya. Salah seorang berkata, apa yang dibaca oleh Ibnu Ummi Abdul itu? Celaka dia telah membaca sebahagian apa yang dibawa oleh Muhammad. Lalu mereka menemui Abdullah dan memukulnya. Tetapi dia terus membaca Al-Quran hingga yang dia inginkan. Kemudian dia datang menemui para sahabat dengan darah yang terus mengalir di mukanya. Para sahabat berkata, inilah yang kami khawatirkan terhadapmu. Abdullah pun berkata, demi Allah, sekarang dalam pandanganku, mereka adalah musuh Allah yang paling hina.
Jika kalian mahu, esok aku akan kembali membacakan Al-Quran kepada mereka. Mereka berkata, tidak, cukuplah bagimu. Engkau telah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang mereka benci. Abdullah ibnu Mas'ud hidup hingga masa Okey. Jadi kita lanjutkan kisah Abdullah bin Mas'ud, seorang yang sangat mahir Al-Quran dan seorang yang menjelaskan Al-Quran setelah mana ketiadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bukan hanya seorang qari yang bijak membaca Al-Quran, seorang alim yang memahami akan Al-Quran, bahkan seorang hamba Allah yang sangat zuhud dalam beribadah. Bahkan dalam keadaan begitu, seorang yang tegas dan melantang dalam peperangan, dan seorang yang sangat berani ketika berada di medan tempur. Ini kita kata sebelum daripada ini pun, kisah-kisah sahabat yang kita baca, walaupun dalam keadaan mereka ini lemah lembut, akhlak yang baik, kuat ibadah, tetapi ketika mana perang di hadapan musuh, maka mereka mesti berperang dengan keadaan yang hebat. Sebab itu dikatakan wa ibadur rahmanu yamshina alal agdi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Seorang yang hamba-hamba Allah ni, dia mesti dalam keadaan dia itu berjalan di muka bumi dalam keadaan tenang, dalam keadaan dijaga perwatakan dan kebaikan diri ni. Tetapi ketika mana berhadap di hadapan orang jahat, orang jahil, maka dia akan berkata kata-kata yang baik. Dan begitu juga Rasulullah kata, Allah kata dalam Al-Quran, Allah kata sifat orang beriman ni adalah asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sangat tegas dan keras kepada golongan kafir. Maksud golongan kafir ni golongan yang memerangi Islam, dan sangat lemah lembut dan penyantun kepada sesama mereka. Kita dengan orang Islam mesti berlembut, berakhlak baik. Tetapi dengan golongan yang memerangi Islam mesti tegas. Sebab itu Islam ni dia dipanggil ada tempat-tempat yang kena tegas. Bukan semua tempat kena tegas, tapi ada tempat-tempat yang perlu kita tegas dan mesti berpendirian yang keras. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud. Jadi dia katakan ketika mana para sahabat berhimpun di Mekah pada satu hari dan golongan mereka sedikit, maka ketika itu mereka berkatalah, siapakah di kalangan kita yang ingin memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada golongan Quraisy? Mereka ni tak pernah dengar Al-Quran, maka siapa yang nak bacakan Al-Quran kepada mereka? Maka Abdullah pun kata, ana usmi'uhum iya, aku akan dengarkan kepada mereka. Maka sahabat lain tak setuju, dia kata tak payahlah, sebab kami nak yang boleh memperdengarkan Al-Quran kepada mereka, keluarga mereka, maksudnya keluarga mereka yang dah peluk Islam. Kalau mereka yang baca Al-Quran di hadapan keluarga, mungkin dia punya ancaman, dia punya balasan tak teruk sangat. Sebab apa? Sebab keluarga sendiri kan. Jadi Abdullah kata tak, biar aku yang baca. Maka dia kata, da'uni fa innallah sayasma'uni wa yahmini. Kan, biarkan aku yang baca, sesungguhnya Allah pasti akan memperdengarkan aku dan akan menghalangi mereka daripada aku dan akan menyelindungi aku. Jadi ini keyakinan Abdullah bin Mas'ud. Maka kemudian Abdullah pun datang ke Masjidil Haram, di dekat dengan makam Ibrahim, dan ketika itu dia duduk dan orang kafir Quraisy sedang berada dekat-dekat di situ, di keliling Kaabah. Makam Ibrahim ni kan setentang dengan Kaabah. Siapa yang lepas tunai umrah dah tawaf 7 pusingan tu, maka sunnah sembahyang di makam Ibrahim. Apa maksud makam Ibrahim? Makam ni bukan kubur. Siapa yang dah pernah pergi mungkin tahulah. Apa maksud makam Ibrahim? Makam Ibrahim ni tempat Nabi Ibrahim dulu, ketika mana Nabi Ibrahim membina Kaabah. Nabi Ibrahim ni dia ada satu batu dekat di hadapan Kaabah ni. Ketika mana dia bina ni, Nabi Ibrahim sering berdiri di situ. Kan ada batu tu, batu tinggi sikit. Nabi Ibrahim diri dekat tempat tu, dan Nabi Ibrahim mengarahkan anaknya Ismail bina Kaabah. Jadi Nabi Ismail bina Kaabah dengan batu bata tu. Jadi Nabi Ibrahim sedang memerhati anaknya di tempat namanya Maqam Ibrahim. Jadi tempat yang kita sembahyang dekat Maqam Ibrahim tu, tempat dahulunya Nabi Ibrahim sembahyang di situ. Nabi Ibrahim berdiri di situ ketika mana pembinaan Kaabah. Jadi di situlah Abdullah bin Mas'ud duduk, dia dekat dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun baca, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan.
dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan akan Al-Quran, yang menciptakan akan manusia, yang mengajarkan akan bayan, akan penjelasan Al-Quran. Jadi baca sahaja ayat ni kan, ayat yang seronok, yang kita kalau baca surah Ar-Rahman ni dia seronok, dia punya baca, dia jadi macam baca puisi, sedap baca surah Ar-Rahman. Maka ketika mana orang Quraisy dengar Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran, maka terus dia kata apa yang dibacakan oleh Ummu Ibnu Abdin, maka mereka pun kata tabbalak, celaka kepadanya, sesungguhnya dia membaca sebahagian yang telah hadir, yang datang kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad. Maka mereka pun bangun, mereka pun memukul wajahnya, dan ketika itu dia sedang membaca Al-Quran, terus baca Al-Quran, dia pukul lagi wajah Abdullah bin Mas'ud, dia pukul lagi sampailah ketika itu dia berpergian kepada sahabatnya dan darah sedang mengalir daripada kepala dan mukanya. Maksudnya banyak darah kena, tapi dia terus baca Al-Quran. Maka mereka pun kata kepada Abdullah, dia kata inilah yang kami takuti ke atas kamu. Jadi berkata Abdullah, dia kata demi Allah, tidak ada yang aku lihat kepada mereka kecuali aku melihat bahawa mereka itu lebih hina di mata aku, kerana mereka itu adalah musuh daripada Allah. Kalau esok kamu nak aku baca lagi macam yang tadi, aku akan baca balik. Maka mereka pun kata, dia kata la, tak, cukuplah wahai Abdullah, kami tak nak lagi kamu memperdengarkan kepada mereka apa yang mereka benci. Kenapa? Kalau baca Al-Quran mereka jadi baik tak apa. Baca Al-Quran mereka pukul pula orang yang baca Al-Quran. Maka sahabat takut ada sesuatu mudarat yang akan kena pada Abdullah bin Mas'ud. Maka mereka kata kepada Abdullah, cukuplah wahai Abdullah. Jadi cukup itu, maka kita pun cukuplah sampai di sini insya-Allah. Jadi kita akan sambung nanti insya-Allah puan-puan, tuan-tuan semua pada bulan hadapan. Kita dah 2 kali pada bulan ni. Jadi insya-Allah bulan hadapan, tahun baru 2022 ada sambungan kita punya pengajian. Kita akan sambung kisah Abdullah bin Mas'ud dan kita nak ambil dia punya kebaikan dan pengajaran daripada kisah tersebut. Mudah-mudahanlah kita dapat kefahaman yang baik daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Dan saya doakan dan kita semua doakan mudah-mudahan perjalanan rombongan nanti ke Melaka pada 25 hari bulan dengan keadaan yang baik lah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan cuaca yang baik, Allah berikan perjalanan yang sempurna, dan Allah berikan himayah, pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat yang ikhlas. Kan kita niat baik tu, walaupun sambil-sambil tu nak pergi shopping ke, nak pergi makan angin ke, tapi yang penting niat kita utama tu untuk kita meraih kebaikan di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah beri perlindungan yang baik. Jadi kita tutup kita punya pengajian pada petang hari ini dengan kita membaca doa sedikit sebelum kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah ya Tuhan kami doa kepadamu ya Allah, mudah-mudahan kamu berikan manfaat daripada apa yang kami belajar pada hari ini ya Allah. Kamu berikan kefahaman yang baik kepada kami ya Allah, dan kamu berikan kami kekuatan untuk mengamalkan, untuk kami meniru dan mencontohi akan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, di petang yang bahagia ini ya Allah, ada sahabat-sahabat kami yang diuji dengan banjir dan musibah ya Allah, maka berikan akan mereka kelapangan daripada hati mereka ya Allah, dan berikan hikmah yang terbaik atas ujian yang kamu beri buat mereka ya Allah. Diberikan akan kesabaran buat mereka, diberikan gantian yang lebih baik buat harta yang rugi di kalangan mereka ya Allah, diberikan akan pergantian yang baik atas keluarga yang hilang daripada kalangan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rawatlah kesedihan saudara-saudara kami dan kesedihan kami ya Allah. Kamu penuhi kesedihan kami dengan kesukaan daripadamu ya Allah. Kami berikan akan pertolongan kamu kepada mereka yang sedang ditimpa dengan musibah. Kamu berikan akan kesembuhan kamu kepada mereka yang ditimpa dengan kesakitan dan ujian penyakit ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, nanti rombongan daripada rumah ngaji Amang dan Jimmy akan berombongan ke negeri Melaka ya Allah. Kamu lindungi perjalanan mereka ya Allah. Kamu lindungi akan keluarga mereka ya Allah. Kamu lindungi akan mereka, apa yang mereka tinggalkan, keluarga dan harta mereka di sini ya Allah, supaya mereka dah selamat pergi dan selamat pulang dalam keadaan yang baik ya Allah, dilindungi oleh kamu ya Allah.
mendapat manfaat daripada rombongan ini ya Allah, untuk meraih ilmu yang baik daripada-Mu ya Allah, dan lindungi daripada segala mara bahaya daripada sisi-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.